Sebagai videographer, korang akan deal dengan banyak bateri. More than one, more than two. Kadang-kadang mesti ada 5-6 bateri setiap satu kamera. Betul tak? Dan itu dah memang jadi lumrah kebiasaan seorang videographer untuk ada more than one bateri. Sebab yelah kadang-kadang kalau tak sempat nak charge, so kita ada backup satu lagi bateri. Video kali ni aku akan tunjukkan cara ataupun solusi di mana anda tidak akan memerlukan lagi dah bateri banyak-banyak macam ni. Bukannya sikit banyak, dan bukannya murah mahal-mahal belaka ni. Dan kena ingat, solusi yang aku akan bagi ni bukan setakat boleh power upkan your camera, tetapi boleh power upkan juga your monitor, wireless transmitter dan macam-macam benda lagi. Nak tahu lebih lanjut, kasih jalan itu intro. Assalamualaikum guys, kembali sekali lagi dalam Cinemalis. Nama aku Syahid Rushdan dan aku adalah merupakan seorang sinematografer based di Seri Damansara. Kalau anda baru jumpa channel ini, consider untuk subscribe kerana kita akan banyak berkongsi kerja-kerja di sebalik tabir bersama dengan orang-orang industri, perkongsian dari segi tips dan tricks kepada mereka yang mungkin baru nak menceburi bidang ini. Balik kepada topik video kali ni, kita nak bercerita pasal macam mana korang nak deal dengan bateri yang agak banyak ni, yang bukannya murah. Aku percaya harga bateri Sony A7 III ni yang besar ni, dan juga bateri NP FW50 ni pun aku rasa price range dalam 200 ke 300. Dan aku percaya korang memang akan ada lebih more than two. Sebabnya korang nak prepare, kadang-kadang nak bergerak ke satu tempat lain, tak sempat nak charge, so korang terpaksa spend more than one battery. No offense, tapi bateri Sony especially yang kecil macam ni memang macam air. Except for kamera line Sony yang terbaru A6600, A7 III, semua dah gunakan bateri yang agak saiznya besar dan mempunyai milliamp hour dia yang agak tinggi. Yang ni mempunyai 2280, nak compare tu dengan yang kecil ni mempunyai 1020 mAh saja. Perbezaan yang agak ketara dari segi saiz dan juga mAh value dia. Jadi apakah solusi yang ada sebenarnya untuk menggantikan bateri kamera kita yang banyak dan berat tu? Solusi yang aku cuba berikan adalah dengan menggunakan bateri L series daripada Sony. Kalau korang perasan dekat bahagian belakang ada satu slot untuk korang letak bateri. Inilah bateri yang digunakan untuk power upkan your light ataupun maybe your monitor. Ada beberapa jenis size actually, antaranya ini NPF 970 mempunyai 7000 mAh, antara yang paling besar lah sebenarnya. Tengok pada size dia pun kita tahu ini yang paling besar. Size bateri macam ni kita dapat up to 7000 plus mAh. One of the reason aku suka bateri NPF brand Enduro ni adalah kerana dekat bahagian belakang dia ada USB output. So ini antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bateri yang aku invest untuk aku gunakan pada current camera setup. Sebabnya kita dah malas dah nak deal dengan bateri kecil tu. Sebabnya yelah leceh nak bawa, dan benda tu kita pun sedia maklum sebagai videographer cepat sangat habis. So kita tak sempat, kadang-kadang kita tengah shoot tiba-tiba bateri habis. Tapi one of the reason kenapa aku prefer this brand rather than other brand, kerana diorang tak mempunyai USB output kat bahagian belakang ataupun apa-apa bahagian lain lah untuk digunakan sebagai charge. Kat sini ada input micro untuk kita charge. Rather than kita menggunakan slot NPF ni juga untuk charge, kita boleh charge menggunakan USB micro kat bahagian belakang ni ada. Barang baik yang aku akan introduce dekat korang untuk korang gunakan NPF battery tu ke kamera korang adalah dengan menggunakan this battery plate adapter daripada Tilta. Ada dua brand sebenarnya yang aku recommendkan, antaranya adalah Tilta F970 ataupun Small Rig EB2504. Jadi Tilta F970 ini dia ada 1/4 inch kat bahagian belakang ni untuk korang attach dekat korang punya camera cage. Paling senang adalah untuk menggunakan camera cage lah, supaya korang boleh mount korang punya bateri ini. Dari segi power options, dekat sini kita ada option menggunakan 2 DC output. Satu mempunyai 7.4 volt dan juga satu lagi mempunyai DC out 12 volt. So ada dua voltage yang berbeza yang korang kena berhati-hati bila guna. Obviously bila dah pakai bateri besar ni, shooting time anda akan lagi bertambah, which is good buat mereka yang mungkin akan bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa memerlukan anda untuk bawa banyak bateri. Hanya menggunakan satu ataupun dua bateri ni saja sudah memadai untuk pakai the whole day. So tadi aku dah cerita bateri apa yang kita akan pakai, iaitu NPF bateri, dan juga kita akan pakai bateri adapter daripada Tilta. Jadi apa lagi yang diperlukan sebenarnya untuk kita gunakan sistem yang kita tak pernah pakai ni? Adakah
Macam ni saja dah memadai untuk kita gunakan pada kita punya kamera. So bila korang dah spend bateri MPF dan korang dah ada bateri adapter ni, apa yang korang kena ada adalah dummy bateri. Sebagai contoh, ini adalah bateri adapter untuk Sony A7 III, dan dalam ni kita ada satu lagi dummy bateri untuk Lumix GH5. Korang boleh nampak lah, dia basically macam bentuk bateri yang biasa, cumanya dia hanyalah dummy. Dan dia tidak mengeluarkan sebarang power, kecuali korang powerkan menggunakan this cable lah. Kena make sure anda attach pada the right output. In this case, kita nak gunakan monitor, kita nak power upkan kita punya monitor. So kita perlukan satu lagi DC cable. So ada banyak jenis sebenarnya DC cable ni. Korang nak kena make sure dari segi diameter dia ada beberapa size, which in this case kita akan menggunakan DC, which is aku dah labelkan siap-siap kat sini, DC 12 volt. Ini adalah kabel yang sesuai untuk kita power upkan kita punya monitor. Seterusnya apa yang korang perlukan adalah kabel type A ke kabel type C. Kabel type A ke type C ni pada aku dah tiba masa untuk korang invest juga, untuk simpan for your own use. Nanti aku akan tunjukkan macam mana aku akan power upkan this device tanpa menggunakan another MPF battery. Sebab kalau nampak kat sini ada slot MPF, dan kebanyakan selalunya kita akan power upkan this device menggunakan MPF battery lah. Tapi memandangkan aku tak nak deal dengan banyak sangat bateri MPF, dekat kamera kita dah ada bateri MPF, dekat wireless transmitter pun kita nak pakai bateri MPF. So aku akan tunjukkan sekejap lagi macam mana aku power upkan this device hanya dengan menggunakan this cable type A ke type C. Itu sahaja untuk video kali ini. Harapnya perkongsian aku dalam this kind of system korang boleh pertimbangkan dan korang faham lah. Untuk video akan datang aku akan share sedikit bagaimana aku akan set up, lebih kurang setup yang macam ni, cuma bezanya menggunakan V-mount. Kepada mereka yang mungkin tak pernah dengar V-mount, V-mount plate adalah industry standard yang kebanyakan big project gunakan. So itu aku akan kongsikan in the next video. Harapnya korang dapat belajar something dari video pendek ni, yang mungkin korang boleh praktiskan juga di masa hadapan untuk sistem kamera korang. Pada moment mungkin dah tak perlu spend pada bateri korang yang banyak tu, jual semua dan angkat projek MPF. Kita jumpa lagi di next video. Membeli roti di kedai Pak Ya, teruskan berkarya. Assalamualaikum. Anda nak buat video yang cantik, mudah dan pantas? Cuba bayangkan video-video seperti ini anda hasilkan hanya dengan menggunakan gadget yang berada di tangan anda sekarang. Ya, yang anda tengah pegang sekarang ni. Kali ini saya bekerjasama dengan pihak Finas untuk memberi peluang kepada 30 orang sahaja untuk menyertai bengkel suntingan video menggunakan LumaFusion. Kalau nak cakap banyak, swipe up untuk join komuniti kami. Jumpa anda di kelas.